Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Selamat tengah malam kepada semua yang sedang mendengar Ria 897 FM Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey pada tengah malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Ria 897 FM sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Dan setiap malam 12 tengah malam sampai 2 pagi dikhususkan untuk segmen kisah-kisah seram yang dikirimkan melalui email, melalui WhatsApp. Anda boleh kirimkan voice note melalui WhatsApp, panggilan telefon pun boleh. Jadi kalau nak kirimkan melalui aplikasi WhatsApp, anda boleh kirimkan kepada saya ke alamat ataupun ke talian +65 9786 8464 +65 9786 8464 ataupun anda boleh hubungi saya di talian 669 11897. Saudara, Misteri Jam 12 ini kisah yang saya ceritakan pada anda. Kisah yang anda dengar dari voice note, panggilan telefon, dari mulut saya sendiri. Anggaplah semua 100% kadar hiburan. Jangan terlampau taksub dan mudah percaya dengan apa yang disampaikan. Anggaplah seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Kita datang sini, saya anggap anda semua sebagai geng momok yang sukakan thrill, sukakan cerita seram. Jadi itulah kita berkumpul di sini ya. Kita adalah peminat kisah-kisah seram. Seram tu tidak semestinya berkaitan dengan hantu, walaupun banyak kisah-kisah berkaitan dengan hantu jin yang dipaparkan dalam MJ12 ini. Ada juga kisah-kisah yang mungkin budaya-budaya yang kita jarang dengar, yang pernah saya kongsi satu ketika dahulu ya. Dan Misteri Jam 12 ni bukan saja kisah dari Singapura, malah kisah dari Malaysia yang pernah saya kongsi banyak. Kisah dari Indonesia, dari Batam khususnya. Kisah yang berlaku di Brunei Darussalam. Pengalaman dari pendengar kita yang berada jauh di Australia, yang berada di England, yang berada di Netherlands, ya, di Belanda, yang pernah berada di Jepun. Ya, semalam saya ada kongsi ataupun semalam tandas Jepun yang seram. Jadi itulah. Terima kasih pada anda semua yang sedang menonton live. Sekarang ini anda bukan saja boleh dengar secara live Misteri Jam 12, iaitu di Mi Radio. Anda juga boleh dengar melalui gelombang 897, melalui saluran Suria pun boleh. Ya, boleh dengar MJ12 di Suria. Mungkin sedang hidupkan TV di rumah sambil mendengar MJ12. Mungkin sedang menonton Misteri Jam 12 di YouTube. Apa khabar semua warga YouTube? Ya, terima kasih pada semua. Dan juga yang sedang mendengar mungkin tidak malam ini ya, kerana esok bertugas. Ada yang dengar di Spotify. Apa khabar Misteri Jam 12 di Spotify, pendengar-pendengar MJ12. Semoga anda dapat kongsi rancangan MJ12 ini kepada rakan-rakan yang lain, dan kita dapat tambahkan lagi pendengar-pendengar MJ12. Lebih ramai yang dengar, lebih banyak kisah dapat dikongsi sama. Jadi kalau sudah bersedia saudara, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kepada anda yang seorang diri, hati-hatilah. Sebab saya rasa malam ni kisahnya amat luar biasa. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Saudara pendengar Ria 897, kisah yang pertama pada tengah malam ini berkenaan dengan pengirim yang membeli rumah. Rumah yang dia beli adalah rumah yang pernah berlaku satu kejadian kematian luar biasa. Jadi bila disebutkan kematian luar biasa, jadi malam ni ada 3 kisah saya nak kongsi sama dengan anda. Kematian luar biasa. Maknanya bukan kematian mungkin kerana sakit, mungkin sakit jantung, mungkin sakit bara, bukan. Jadi kematian yang bukan akibat penyakit, mungkin pada kematian kerana usia senja dah tua, adalah dikategorikan sebagai kematian yang luar biasa. Luar biasa ni pun ada beberapa kategori lah. Mungkin ada yang bunuh diri, ada kematian luar biasa. Nanti akan saya sentuh lagi hal-hal ini. Tapi malam ini 3 kisah dan 3 keluarga pembeli yang telah pun membeli rumah-rumah yang mana ada kematian luar biasa dalam rumah berkenaan. Yang pertama, kiriman daripada Has ingin dikongsi sama. Apa khabar Casey? Nama saya Has Linda. Casey boleh panggil saya Has. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang menyeramkan berkenaan dengan rumah yang pertama pernah saya beli. Rumah saya ni Casey yang saya beli adalah sebuah rumah yang ada kematian luar biasa. Kejadian ini berlaku pada tahun 2005, Casey. Itu adalah tahun yang mana saya memiliki kunci pada rumah pertama saya. Saya tak tahu sebenarnya dalam rumah ni ada kematian luar biasa. Yang saya tahu, saya membeli rumah ni daripada owner lama yang mana owner lama ni dah meninggal dunia akibat penyakit. Dikatakan meninggal dunia akibat penyakit. Anak ada 2 orang, kedua-dua anak selepas owner ni meninggal dunia, biasalah jual rumah untuk meraih keuntungan. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan tentang rumah ni. Betul tak? Saya beli Casey. 2005 saya adalah seorang ibu tunggal mempunyai seorang anak perempuan. Waktu tu usia anak saya hanya 5 tahun, Casey. Alhamdulillah, saya ada simpanan, dapat beli rumah ni resale. Tak nak saya sebutkan rumah ni di kawasan mana yang terperinci, tapi rumah ni terletak di kawasan tengah Singapura. Saya pun melakukan proses pembelian rumah seperti biasa. Alhamdulillah dapat kunci pada rumah baru. Masuk dalam, buatlah sedikit renovation, beli barang sedikit, letak dalam rumah, dan dengan niat satu hari nanti saya akan dapat menghiasi rumah ni dengan lebih cantik lagi. Seminggu duduk dalam rumah ni, pada mulanya tidak ada apa-apa yang berlaku, Casey. Selepas renovation, seminggu duduk dalam rumah ni tidak ada apa-apa yang menyeramkan, mencurigakan berlaku. Akan tetapi, Casey, ketika renovasi dijalankan oleh sebuah syarikat Cina, beberapa kali saya pernah bertekak dengan syarikat renovasi ini, mengatakan kenapa tidak kunci rumah saya. Dan mereka akan cakap, macam mana nak kunci kalau saya ada dekat dalam. Mereka akan beritahu para pekerja tidak kunci rumah kerana saya ada dalam rumah ketika mereka sedang buat kerja-kerja renovasi rumah saya.
Mereka katakan ketika mereka sedang mengecat rumah sedang membuatlah kerja-kerja renovasi, ada kalanya saya akan datang, saya akan masuk dalam rumah, saya akan masuk dalam bilik, dan bila mereka nak pulang ni, mereka nampak saya dalam bilik, kadang-kadang dekat dapur, kadang-kadang saya masuk dalam tandas. Jadi mereka keluar, tidak kunci rumah, kerana mereka tahu saya berada dekat dalam. Tapi saya akan beritahu, saya akan marah lah. Sebabnya ada kalanya bila saya datang selepas waktu bekerja, waktu malam, saya habis kerja pukul 6 Casey. Naik bas MRT akan sampai dekat rumah saya ni sekitar jam 7 lebih malam. Nanti bila sampai, saya tengok dekat luar ni mangga tak dikunci Casey. Kita gunakan mangga bernombor. Ya, tergantung dekat luar rumah. Pintu hanya dirapatkan. Saya tolak masuk dalam rumah. Rumah saya tidak dikunci. Kemudian saya telefon, saya marah. Kemudian bos syarikat renovasi ni akan telefon pekerjanya dan marah. Kemudian bos tu telefon saya balik, katanya, tadi pekerja aku cakap kau datang tau, kau dekat dalam rumah, sebab tu dia tak kunci rumah. Dan saya akan cakap, mana aku dekat rumah, aku baru sampai ni, aku baru balik kerja. Dan selisih faham ni berlaku beberapa kali ketika kerja renovasi dijalankan. Saya hanya anggap para pekerja daripada syarikat renovasi ni tidak melakukan kerja dengan betul. Mereka ni nak berbohong. Mungkin kerana mereka terlupa nak kunci, nak lock rumah. Jadi mereka sekarang menuduh saya mencari alasan jalan keluar. Memang saya tak boleh terima, tapi apakan daya, dah dibayar. Mereka harus habiskan kerja. Seminggu selepas saya berpindah, habis renovasi, tak ada masalah Casey sebenarnya. Tidak ada masalah. Anak saya okey, saya pun okey. Ia mula berlaku Casey. Mula berlaku gangguan dalam rumah setelah ibu saya tanya, "Ni kau pindah rumah ni, kau dah ada baca-baca doa selamat? Kau tak panggil ke ustaz-ustaz ke? Kalau tak pun, putarkanlah CD-CD baca surah suci tu. Bukalah dekat internet ke. Pergilah. Kau jangan tak buat. Rumah baru tu kena buat ni semua." Yalah mak, nanti saya ikhtiarkan ya. Jadi Casey, seminggu selepas tu, saya dah jumpa mak. Mak saya ingatkan saya beli CD. Saya ingat lagi. Saya dengan anak saya pergi ke Juchat Complex. Kami pergi ke sebuah kedai toko warisan, membeli CD bacaan ruqyah. Saya sebenarnya tidak tahu itu adalah CD bacaan ruqyah. Saya jalan dekat rek-rek CD tu kan. Saya pun ambil, saya tengok CD ayat-ayat suci ruqyah. Kemudian adalah penjelasan yang saya lupa. Saya ambil CD tu, saya pergi dekat kaunter bayar. Ambil CD tu pula, bawa balik rumah, masuk dalam CD player. Saya putarkan CD tu sepanjang malam. Bila tidur tu kan, CD berkumandang lah bacaan ayat-ayat ruqyah tu di ruang tamu. Pendengar Ria 897, itulah waktu bermulanya gangguan dalam rumah saya. Casey, saya tak bohong. Kejadian yang menakutkan berlaku selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci. Mama. Apa sayang? Ada apa? Ma, dekat living room ada orang. What? There's someone at our living room, Mama. Saya bangun, Casey. Pergi ke ruang tamu rumah. Buka lampu. Alisha,
There's no one here, Alisha. Astaghfirullahalazim, terkejut Mama. Masuk balik dalam bilik. Lampu dekat ruang tamu saya nyalakan, saya biarkan. Naik atas katil. Saya kata dengan anak saya, "Come Alisha, sleep here. Mama sleep here, okay?" Jadi anak saya ni tempat dia tidur nampak luar ruang tamu, katanya di sini. Jadi saya kata pada anak saya, "Okay Alisha, you sleep beside. Mama sleep beside." Jadi anak saya tidur sebelah dalam. Dah tak nampak dah pintu ruang tamu tu. Saya tidur, saya baring. Ruang tamu saya terang. Tidur sampailah pagi. Saya pun siap-siapkan anak saya. Sebelum keluar pergi kerja, saya hantar anak saya pergi sekolah dulu, baru saya pergi kerja. Sebelum keluar rumah, saya putarkan lagi CD surah-surah Ruqyah. Dalam CD player, saya letak repeat. Keluar rumah. So, balik rumah, Casey. Selalunya saya balik rumah jam 8 lebih malam. Dah malam, Casey. Sebab saya kerja 9, balik pukul 6, ambil anak saya daripada rumah, daripada sekolah. Ada kalanya anak saya di rumah mak saya kerana kadang-kadang terbalik lambat. Mak saya yang ambil anak dari sekolah, kemudian bawa balik rumah. Saya akan balik rumah mak. Dan ada kalanya pula macam kisah malam yang berlaku cerita ni. Ada kalanya mak saya ambil anak saya dan oleh kerana esok tak bersekolah seperti hari Jumaat, contoh hari Jumaat. Kadang-kadang saya dah penat di tempat tugas. Nanti mak akan telefon. Katanya, "Has, ni malam ni kau tak payah ambil Alisha. Kau balik rumah teruslah tidur. Kalau kau nak tidur rumah mak pun boleh." "Tak apalah mak. Terima kasih mak. Mak jaga Alisha. Has nak balik lah mak. Banyak kat rumah tu baju nak basuh. Maybe tomorrow lah Alisha datang nanti." Jadi mak saya akan ambil anak saya, Casey. Jadi anak saya dari sekolah ni dia ambil, bawa balik rumah, duduk rumah dia, dan saya akan pulang ke rumah saya. Bila saya pulang ni, saya buka pintu. Ada kalanya rasa seram. Dan saya ingat lagi, waktu saya keluar rumah tu, saya putarkan CD bacaan Ruqyah dalam rumah tu. Balik, CD player saya, muzik lagunya ataupun bacaannya tu berhenti. Dan bukan sekali dah beberapa kali keluar, letak repeat mode, bila balik dia berhenti. Walhal dalam rumah, bila saya ada dalam rumah, saya putarkan CD tu, letak repeat mode, bila saya tidur, bangun pagi masih lagi kedengaran. Tapi bila saya keluar rumah, selalunya saya balik mesti CD tu macam ada orang tekan stop. Pendengar Ria 897 FM. Saya pun balik rumah, saya pun mandi. Apa yang berlaku berikutnya? Jadi sedang saya mandi dalam tandas, saya ingat lagi, saya sedang sabun muka saya, Casey. Tengah mandi kan? Saya pun sabun muka. Sabun. Casey, tiba-tiba saya dengar. Saya tutup paip. Saya sapu sabun dekat muka tu, ambil air sapu. Bunyi apa tu? Saya hidupkan balik paip hujan tu. Pendengar Ria 897 FM. Ambil sabun, cuci lagi bahagian atas dahi, dekat pipi saya. Tengah lap ni, mata tengah sabun ni.
Siapa tu? Casey. Tiba-tiba dekat ruang tamu saya dengar bunyi orang buka televisyen. Siapa tu? Saya dengan segera Casey habiskan mandi. Buka pintu tandas. Rumah tak ada orang, Casey. Memang tak ada orang, saya seorang. Pendengar Ria 897 FM. Saya nampak ada orang lari. Orang dalam keadaan bongkok lari dari satu sudut ruang tamu, lari menuju ke arah bilik tidur rumah saya. Siapa tu? Hello? Hello? Jalan Casey. Tolak pintu bilik. Tak ada orang. Tolak pintu bilik sebelah pun tak ada orang, Casey. Tengok ruang tamu tak ada orang. Pergi dekat TV, saya matikan televisyen. Salin baju. Saya telefon mak saya. Hello, mak. Has, kau dah balik? Dah, mak. Baru habis mandi ni. Alisha buat apa, mak? Tu, tengah duduk depan tengok TV tu. Dah makan ya, mak? Dah makan dah 2 kali tambah. Kata mak saya lah, saya berbual dengan dia, tanya dengan anak. Kemudian mak saya, ni apa bising dah rumah kau tu? Bising apa, mak? Kau tengok cerita apa tu? Tak ada, tak tengok cerita, mak. TV dah tutup dah. Ami, mak dengar macam kau tengok TV pula. Tak adalah, mak. Mak dengar apa? Mak dengar macam ada suara orang menangis gitu. Mak, tak adalah, mak. TV dah tutup pun. Rumah mak tak? Alisha tengok TV kan? Alisha tengok kartun. Yelah. Casey, saya pun letak telefon. Pergi dekat cermin, ambil tuala, tengah lap keringkan rambut saya. Lap. Tiba-tiba saya nampak daripada cermin dekat belakang ada orang tengah dari belakang saya dekat cermin ada orang macam tengah menjengah. Dalam hanya beberapa saat dia menjengah, tiba-tiba dia hilang, Gizi. Malam tu saya tidur agak tak tenteram. Tapi tidurlah sampai ke pagi. Saya bangun pergi rumah mak. Saya bawa balik anak tidur dengan saya. Malam anak tak boleh tidur. Mama. Casey tengah tidur nyenyak. Anak saya kejut. Mama. Kata anak saya. Alisha, kenapa tak tidur lagi ni? Mama, there's someone under our bed. What? Ada orang bawa katil. Pendengar Ria 897 FM.
Saya dapat rasakan ada orang dekat bawah katil. Tapi saya tak berani nak tengok. Saya cuma kata, Alisha, there's no one under the bed. There's no one, okay? Go and sleep right now. Tidur sekarang. Casey, saya ni agak rasa curious. Saya nak tahu, Casey, kenapa rumah saya tiba-tiba seminggu duduk tak ada apa-apa. Lepas saya putarkan CD bacaan surah tu, macam-macam benda ganjil berlaku. Saya pun telefon mak, beritahu mak saya tentang apa yang berlaku. Mak saya kata, Astaghfirullahalazim. Kenapa, mak? Ini maknanya rumah kau ni ada benda tau. Selalunya bila kau putarkan CD surah suci ni, dia gelisah. Dia gelisah, dia keluar. Dia keluar tu, dia nak menakutkan kau. Casey, saya duduk situ dah hampir 2 minggu. Akhirnya, saya ketuk rumah jiran sebelah. Action Casey, bawa makanan. Saya masak, saya ketuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jiran sebelah pun buka. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, saya jiran sebelah ni. Baru pindah sini, baru 2 minggu lebih. Ni ada makanan saya masak sikit. Salam kenal terima kasih, kejap saya buka pintu. Dia pun buka pintu. Masuklah, masuk. Dia suruh saya masuk. Waktu tu anak saya tak ada dekat rumah saya dengan mak saya. Saya pun masuk duduk. Kejap saya salinkan lauk awak ni dekat mangkuk saya. Kemudian dia dah cuci. Minta maaf lah, tak ada apa-apa lah saya nak balas. Tak payah, ini saya kasih ikhlas. Dia duduk. Awak baru pindah sini? Baru 2 minggu. Maaflah, saya pun jarang-jarang dekat rumah. Selalunya saya duduk rumah anak. Jadi jiran sebelah saya ni adalah warga yang lebih berusia dari saya. Jadi dia ada anak juga. Dan anaknya dah pun berumah tangga, ada rumah masing-masing. Dan lazimnya dia akan duduk rumah anak. Sebabnya dia adalah seorang ibu tunggal. Suami dah meninggal dunia. Jadi saya pun berbual-bual. Tujuan saya ni nak tanya rumah sebelah ni. Saya pun tanya, Kak, minta maaf ya, rumah sebelah yang saya tinggal ni, dulu siapa tinggal, Kak? Oh, orang Melayu kita juga. Oh, dengar-dengar mak dia meninggal kan, sebab tu dia jual rumah. Mak dia meninggal lah, sebab tu dia jual rumah. Mak dia sakit apa, Kak? Kakak ni diam. Kakak ni macam nak bilang, tak nak bilang. Kakak tahu mak dia sakit apa? Kakak jiran dia dah lama lah kan? Oh, dah lama dah. Mak dia, kakak tak tahulah, dik. Takut pula kakak buat cerita ni, tapi kakak dengar mak dia ni, Kak bilang lah, tak kisah. Saya cuma nak tahu je, sebab ni rumah saya, Kak. Mak dia meninggal dunia sebab kena sihir dengan orang. Itulah kakak tak pasti, tapi kakak dengar. Kena sihir dengan orang, Kak? Kesian mak dia. Malam-malam hari mesti dia nangis. Kakak dengar kadang-kadang terpekik-pekik. Anak dia sampai berapa kali dah duduk sini dengan dia. Tahu-tahu je meninggal dunia. Tapi kakak dengar juga dia kadang-kadang malam terpekik-terpekik. Kakak suspek lah dia kena buat orang ni. Kau tinggal rumah ni dengan siapa? Saya dengan anak saya juga ada orang. Berani kau. Terima kasih lah, Kak. Casey, saya ambil kain baju saya. Saya telefon mak saya. Mak, saya nak duduk rumah mak sementara waktu ni, boleh tak, mak? Pergi rumah mak, tinggal dengan mak. Mak saya ikhtiarkan cari ustaz. Ustaz datang rumah, bawa dia punya entourage. Mula membaca surah-surah dalam rumah, membaca Yasin, membaca Quran. Ustaz tolong bersihkan dan semah rumah.
Pertama kali Ustaz datang, Ustaz kata memang benar rumah ni ada penghuni. Dan Alhamdulillah, lebih kurang sebulan Casey. Sebulan saya duduk rumah mak saya takut. Walaupun Ustaz kata selepas 2 minggu lah, hampir 2 minggu, Ustaz kata rumah dah okey, saya tetap tak balik rumah, takut. Sampaikan mak saya cakap, tak apa, aku temankan kau. Saya dengan anak dengan mak duduk dekat rumah baru ni. Setiap malam tidur, lampu semua buka. Dapur, lampu toilet dalam, toilet luar, ruang tamu, semua saya nyalakan. Tidur Casey, nyalakan semua. Dah 2 minggu mak duduk dengan saya dah rasa lebih selesa, lebih selamat. Dah tak ada lagi perkara seram. Anak pun tak bangun tengah-tengah malam. Barulah mak saya balik rumahnya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saya akan teruskan iklan. Selepas iklan, Casey kembali untuk berkongsi ada lagi 2 kisah berkenaan dengan rumah yang ada kematian luar biasa. Yang pertama memang panjang, yang kedua, ketiga tidak begitu panjang seperti yang pertama. Ya, jadi sebab itulah saya letakkan kisah ni yang pertama. Sebab kalau takut nanti baca agak lewat sedikit. Tersedak pula. Baca agak lewat sedikit, takut nanti tak ada masa kan. Jadi saya bacakan yang pertama dan kita sambung kisah-kisah selanjutnya. Yang lain boleh kirimkan voice note dan kita kembali selepas ini. Ria 8997 MM. Okey, Misteri Jam 12. Baik, terima kasih pada yang sedang menonton Misteri Jam 12 sekarang ini, yang mungkin sedang menonton di YouTube. Apa khabar warga YouTube, geng-geng momok semua? Macam mana kisah yang pertama tadi? Okey ke tak okey? Okey ke KO? Kisah pertama tadi ada dialog tu, ada yang saya tambah sikit lah. Tak semua dialog ada. Ada saya tambah sikit, kasih ceritanya lebih seronok lah bila kita dengar dialog perbualan antara siapa nama tadi tu? Mana tadi? Antara Has dan ibunya kan. Jadi ceritanya sama, saya cuma tambah sedikit daripada pengamatan saya. Kemungkinan itulah bila mak tanya pasal anak tadi tu kan, anak kau ni dah makan ke mak ni dah makan belum? Tu cuma tak ada tulis pun, saya cuma action je lah. Tu biasalah, itu adalah soalan-soalan yang akan ditanya oleh ibu kalau berjauhan dengan anak. Anak dah mandi ke belum, dah makan ke belum, makan apa tadi, tengah buat apa. Jadi harap terhibur. Okey, dengan kisah yang pertama. Wow, 774 sedang menonton. Adakah saya bakal mencapai 1000 yang menonton serentak pada malam ini? Mungkin. Jangan lupa untuk share video saya ni secara live. Dan kita sambung kisah Misteri Jam 12. Jom. Ria 8997 MM. Okey, Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey, dan saya nak ucapkan terima kasih yang sedang mendengar Spotify. Mungkin pada waktu pejabat ada yang sempat DM pada Casey dengar-dengar MJ12 ni waktu pejabat. Ni saya nak tanya soalan yang sedang mendengar Spotify ke, yang sedang menonton secara live di Facebook, di YouTube, yang sedang mendengar live di Mi Radio ataupun di podcast Mi Radio. Soalan saya ni, kalau anda rasa takut lah, lazimnya selain daripada kita membaca surah ke, apa yang akan anda buat? Misal kata kalau anda takut naik lift lah, ataupun naik lift, tiba-tiba perasaan takut mula menyelubungi minda dan hati anda, macam tak sedar hati ni takut. Apa yang akan anda buat? Adakah anda akan berdiri rapat dengan tembok? Dan boleh kongsi dengan saya lah. Kita akan ke kisah
yang kedua pada tengah malam ini. Kisah yang pertama tadi memang panjang, lebih kurang setengah jam kisahnya. Kita sambung kisah yang kedua di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, kisah yang kedua kejap lagi nanti anda boleh kongsi apakah yang anda akan lakukan kalau anda naik lift dan anda ada perasaan takut. Kejap lagi ada kisah tentang lift yang saya nak kongsi dengan anda sebentar nanti. Tapi sekarang kita teruskan kisah Misteri Jam 12 yang kedua, rumah yang dibeli ada kematian luar biasa. Apa khabar Casey? Nama saya Nur Endang. Saya pendengar dari Shah Alam Seksyen 7, Malaysia. Saya pernah membeli sebuah apartmen di Shah Alam, tapi Seksyen 12. Dalam apartmen itu, Casey, sebenarnya apartmen yang saya beli ni ada kematian yang saya tidak tahu pun berlaku dalam rumah tu. Di sini kalau saya beli rumah, saya akan beli terus direct dengan ejen yang menjual rumah. Lazimnya latar belakang tentang rumah ni akan seringkali kalau ada benda-benda yang negatif akan diselindung dan dicuba selindung oleh ejen yang menjual hartanah tersebut. Dalam rumah apartmen yang saya beli, ada kematian ke si? Kematian yang mana saya akan ceritakan sebentar nanti apa yang berlaku. Jadi saya beli apartmen ni tak besar ke si? Apartmen ni saya tinggal di tingkat 5. Ya, sebuah apartmen yang kecil, mempunyai 1 bilik tidur, ruang tamu dan dapur yang kecil. Dapur dengan ruang tamu ni dia bercantum ke si? Bilik tidur 1. Yalah, saya ni bujang. Dan bila tinggal dalam rumah yang saya beli dengan harga yang berpatutan ni, rasa selesa dan bangga. Akhirnya setelah bertahun saya sewa rumah, pindah randah, saya ada memiliki rumah saya sendiri. Tapi sekarang rumah ni masih saya miliki. Ya, masih lagi sebab pinjaman dari bank belum habis dilunaskan. Apa yang saya buat, rumah ni saya sewakan orang. Tapi saya sewakan bukan orang warga Melayu. Saya sewakan warga India yang menetap dalam rumah saya ni. Dan tak ada apa-apa pun yang mereka mengadu tentang ada hantu ke. Mungkin mereka tidak beritahu saya. Tapi saya sewakan, dengan duit sewa ni, saya sewa satu lagi rumah untuk saya tinggal. Sebab saya tak boleh jual rumah ni ke si? Hutang bank belum saya lunaskan habis. Jadi rumah ni masih lagi milik saya. Casey, bila masuk dalam bilik rumah ni, saya perasan ada satu benda dekat dalam rumah ni. Saya rasa mungkin ini adalah bekas tuan rumah yang mempunyai anak kecil. Sebab dia ada macam tempat di atas siling tu, ada macam besi, ya, tempat cangkuk besi tu dekat atas siling. Jadi saya rasa ni mungkin digunakan ya untuk gantung buai. Diletak bayi lah, gantung buai tu, jadi dekat cangkuk tu dekat atas. Itu yang boleh saya fikirkan. Kalau tidak, cangkuk tu dicucuk dalam siling tu untuk apa kisi? Takkan pakai kelambu. Mana ada nyamuk dekat sini? Ya, semua tertutup sebab rumahnya 100% ruang tamu dan bilik ada hawa dingin. Jadi malam hari kalau saya tidur, pernah beberapa kali Casey, kadang-kadang tertidur dekat ruang tamu, tengok TV, tengah tengok TV, TV tengok saya. TV tengok anda tu biasalah. Kadang-kadang di rumah balik kerja dah penat, buka TV, tengok cerita. Awak tengok TV, akhirnya jadi TV tengok anda. Macam MJ12 jugalah.
Dengan MJ12 buka balik rumah, okey 2012 dengan MJ12, cocok earphone, buka radio, buka TV nak dengar MJ12. Akhirnya MJ12 dengar awak bertengkur. Siapa pernah macam tu? Dengan MJ12 sampai tertidur. Yang gini, saya tertidur dekat ruang tamu saya tertidur dekat ruang tamu. Dan beberapa kali juga saya macam terlupa yang saya tidur dekat mana. Kenapa agaknya? Seingat saya tahu pada malam tu saya tidur dekat dalam bilik. Saya tahu ni, saya tidur dalam bilik. Tapi bila saya tersadar kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi, saya tertidur dekat atas sofa dekat ruang tamu. Bila saya sadar tu, saya tengok dekat diri saya dekat atas sofa, saya macam lost tau. Katanya di sini, saya terfikir, duduk kejap tengok. Tadi aku tidur dalam bilik ke dekat ruang tamu Sebab memang ada beberapa kali saya pernah tidur dekat ruang tamu, tengok TV sampai tertidur. Lalu saya matikan TV, bila bangun, saya pun bangun masuk dalam bilik. Jadi bila saya terbangun, saya tersadar saya duduk dekat ruang tamu, saya terfikir ni, bukan tadi aku dah masuk bilik, aku tidur dalam bilik ke semalam? Sampaikan saya sendiri tak percaya diri saya. Itu baru pertama kali Dan katanya benda ni berlaku bukan sekali yang mana saya tidur dalam bilik, saya berada dekat ruang tamu, tapi saya masih tak boleh percaya. Macam aku tidur kat mana Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada satu malam saya nak tidur, sebab saya dah banyak kali rasa runsing. Saya tidur dekat luar ke saya tidur dekat dalam? Saya tidur luar, mungkin saya bangun, saya masuk dalam bilik, ataupun saya tidur dalam bilik, tak tidur luar. Mengganggu fikiran saya. Jadi satu malam tu, sebelum saya tidur, saya ambil selfie. Ambil selfie. Okey, menunjukkan saya dalam bilik tengah tidur kan. Letak handphone tepi, saya pun tidur. Terbangun terbangun pada malam tu. Dan kemudian saya berada dekat ruang tamu. Aku tidur kat dalam ke kat luar? I got up from my sofa. I walk to my room, take my handphone, unlock, pergi dekat photo gallery, tengok. Saya tidur dalam bilik. Casey, kalau kita ambil gambar, ada information kan, pukul berapa kita petik gambar tu, pukul berapa kita petik, tarikhnya bila. Saya tengok, this cannot be yesterday. Saya pergi dekat foto info, saya petik gambar pukul 10.39 malam. Siapa angkat saya, Casey? Casey, waktu tu katanya di sini, I was like, takkan saya sleepwalk? Saya tak pernah ada masalah sleepwalk. Tidur, berjalan ketika tidur, saya tak pernah ada masalah tu. Saya duduk dekat atas katil. Casey, saya tertanya-tanya, macam mana saya tidur dalam bilik? Saya ambil selfie
Next moment saya sadar saya dekat luar. Pendengar Misteri Jam 12. Katanya di sini, saya masih tertanya-tanya sebenarnya. Sampaikan pada satu hari, saya ajak kawan rapat saya untuk stay overnight dekat rumah saya. Not just one night, katanya di sini, a couple of night. Untuk bermalam, untuk beberapa malam bermalam di rumah saya. And then the first night kawan saya ingat lagi saya sedang nak buang sampah. Every night sebelum saya tidur, saya akan ambil plastik yang mana dalam plastik tu sampah-sampah saya buang dekat sinki air. Saya akan angkat sampah tu, pergi dekat luar tu ada tong sampah besar, buka pintu, saya buang dekat dalam. Jadi that particular night, the first night, kawan saya dekat dalam rumah saya. And then saya keluar, tempat buang sampah jauh sikit daripada pintu rumah saya. And next moment saya patah balik, saya tengok kawan saya tengah walking towards me, tengah berjalan menuju ke arah saya. Saya tengok, nak pergi mana? Dia macam gelisah tau. What happened? Kenapa? Aku nampak ada orang dalam bilik lah. Come on, kau ni nak prank aku Aku betul-betul nampak ada orang. Kat mana? Aku tak tahu. Aku nampak macam ada perempuan tergantung lah, macam gantung diri. Kau nak prank aku kan? And then my friend, kawan saya ni langsung tidak ketawa, tersengih, senyum. Betul ke? Terus saya berubah. Daripada saya ingatkan dia bergurau, dia angguk. Masuk dengan aku. Masuk tolak pintu ke si. Pergi tengok bilik saya. Saya tanya dekat mana kau nampak? Dia dongak atas. Kau nampak cangkuk ni? Ni tadi aku nampak dekat sini ada macam orang gantung, kata kawan saya. Casey, saya tertanya ni, cangkuk ni tempat gantung bayi ke? Tempat gantung orang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, sebenarnya kisahnya ada sambungan, tapi saya rasa itu paling baik kita berhentilah. Bila dia tanya, tempat gantung apa ni? Yelah, seram Malam ni saya rasa macam meremang pula berluma. Dan seperti yang dikatakan awal tadi lah, dia tak tahulah ada orang gantung diri ke tidak dalam rumah. Tapi bila kawan dia kata ternampak orang tergantung dekat situ, dia terperanjat sebenarnya. Dan apa yang berlaku, meremang pula tiba-tiba. Okay, anyway. So, apa yang berlaku, kisahnya tu, dia akhirnya, katanya di sini kejap, dia tidur, kawan dia tidur rumah dia untuk satu malam saja. Dan malam tu, dia angkat barang-barang dia tidur rumah kawan dia pula. Jadi, bukan malamnya, keesokan malamnya. Malam tu kawan dia tidur dengan dia lah. Malam seterusnya dia tidur rumah kawan dia. Dan rumah yang dia miliki, yang dia beli ni, sampai ke hari ini, rumah yang satu bilik, ruang tamu tu, telah pun disewakan oleh keluarga berbangsa India lah, yang menetap dekat rumah tu. Dan tidak ada apa-apa aduan ke komplain tentang ada gangguan, nampak hantu, tak ada. Dah agak lama keluarga tu tinggal di sana, dan saya menggunakan duit yang saya dapat daripada rumah yang saya sewakan tu untuk membayar rumah yang saya sewa satu lagi rumah.
Okey saudara, pelbagai kisah misteri ya, terima kasih. Apapun 912 sedang menonton sekarang ini Wow, terima kasih yang sedang menonton YouTube channel KC Champion 912, dan pada anda yang sedang mendengar Mi Radio, terima kasih. Yang sedang menonton Suria sambil mendengar Misteri Jam 12, terima kasih. Sekarang ni macam-macam wadah untuk anda dengar, daripada gelombang radio dari Mi Radio, aplikasi Mi Radio, podcast Mi Radio, Spotify, podcast iTunes. Anda boleh dengar melalui saluran TV, Suria pun boleh. Jadi terima kasih kerana anda sudi bersama dengan saya. 919 sedang menonton. Okey, boleh tak capai 1000 watching now? Kita tengoklah. Kita kembali. Tengok ada pesanan dari penaja. Okey, tidak ada. Kita akan teruskan Misteri Jam 12 dengan mungkin panggilan. Boleh telefon saya akan sambung kisah yang ketiga tentang rumah. Rumah yang dibeli, ada kematian luar biasa. Yang ketiga sebentar nanti. Tapi sekarang 669-11897 669-11897. Dan ada kisah satu lagi berkenaan dengan dalam lift. Jadi ada dua kisah saya nak kongsi. Yang pertama kisah dalam lift, yang kedua juga kisah berkenaan dengan dalam rumah. Rumah yang dibeli dengan rumah yang ada kematian luar biasa. Kamera macam blur kamera. Saya gunakan handphone. Sekejap saya lap sikit. Okey, kita kembali selepas ini. 669-11897. Selamat pagi. Hello. Silakan 669-11897. Assalamualaikum KC, para pendengar dan geng-geng momok. Saya Syakur daripada Jurong. Okey, sebelum Syakur berkongsi kisah, Syakur telah pun menambah kesan bunyi dengan sendiri. Jadi Syakur mungkin dia bila dia bercerita tu ditambah sound effectnya sendiri. Jadi anda dengar bunyi sound effect tu datang dari Syakur. Jadi kita harus beri pengiktirafan mengiktiraf usaha yang ditunjukkan. Bagus. Jadi inilah Syakur, silakan sambung. Ceritakan kisah yang terjadi kepada teman rapat saya sewaktu dia sedang menjalani perkhidmatan negara sebagai tentera Singapura 3 tahun yang dahulu. Begini ceritanya. Teman saya ni, waktu tu dia baru saja enlisted dalam latihan BMT. Dan biasanya BMT ni pada permulaan dia ada 2 minggu confinement. Bermakna dia harus tinggal di kampnya selama 2 minggu. Baru dia dapat pulang ke rumah pada minggu yang ketiga, iaitu pada hujung minggu. Perkara seram ini mula berlaku bukan di dalam kampnya, tetapi sewaktu dia mahu pulang dari book out pertamanya, iaitu dia dibenarkan pulang selepas menjalani 2 minggu confinement. Teman saya memberitahu bahawa dia mahu rasa tidak sedap hati. Dia mula merasakan tidak sedap hati.
Sebalik saja dia baru melangkahkan kakinya keluar dari kemnya itu, bulu romanya sudah mula berdiri secara tiba-tiba dan dia dapat merasakan seperti ada yang mengikori dia dari belakang. Sebelum itu, saya ingin memberitahu yang kemnya itu terletak di kawasan Lim Chu Kang. Perasaannya yang tidak tenang itu namun berterusan sepanjang dia pulang ke rumahnya. Setelah selamat sampai ke rumahnya, memang tiada apa-apa yang berlaku pada mulanya. Sehinggalah pada waktu tengah malam ketika dia sedang tidur, teman saya ini tinggal bersama keluarganya. Dia ada 5 orang adik-beradik termasuknya. Waktu malam, dia akan tidur bersama adik-beradiknya dan orang tuanya akan tidur di bilik sebelah. Pada malam yang sama, ketika semua sedang nyenyak tidur, dia tersedar di tengah-tengah malam sekitar 2 pagi. Waktu dia sedar tu, dia tidak membuka matanya. Matanya masih tertutup kerana dia sedang cuba mau melinangkan dirinya. Tiba-tiba dia dapat merasakan ada benda yang tak kena pada sekeliling tubuhnya. Walaupun matanya tertutup, dia macam seperti ada 2 orang yang sedang mematinya. Dia dapat merasakan seperti ada orang mematikannya. Tambah lagi, bulu romanya pun sudah mula berdiri. Teman saya ni biliknya ada 2 katil. Satu katil bertingkat dan lagi satu katil king size. Jadi dia ni tidur di katil king size dengan 2 lagi adiknya. Dia akan tidur di katil yang paling hujung menjebelahi pintu biliknya. Jadi dari situlah dia dapat merasakan seperti ada entiti yang berdiri di sebelah katilnya memerhatikannya. Jadi selepas lap beberapa minit, dia rasa ada yang tak kena. Dia cuba membuka matanya sedikit saja, seperti seolah-olah dia cuba ingin mencuri-curi pandang dan mahu tahu apa yang berlaku. Selepas tu apa yang dia lihat betul-betul buat dia terkejut. Dia terlihat seperti ada susuk tubuh yang tinggi berambut panjang berdiri betul-betul di sebelah kakinya, sedang memerhatikannya. Dia tahu yang matanya masih lagi dalam keadaan separuh buka dan dia sendiri betul-betul tengah berasa takut. Oleh itu, dia cuba pejamkan matanya balik. Kalau nak ikutkan niat di hati, kalau boleh dia mau terus tidur sampai ke pagi. Tetapi entah bagaimana, fikirannya tiba-tiba terlintas berfikir yang dia mau membuka matanya sekali lagi dalam posisi yang sama, iaitu separuh buka. Apa yang terjadi? Astagfirullah. Casey nak tahu tak? Makhluk yang tadinya berdiri di sebelah kakinya kini sedang betul-betul di depan mukanya. Casey, mukanya betul-betul bertentangan dengan muka makhluk itu. Jarak mukanya dengan makhluk itu cuma sejauh 4 cm saja, Casey. Dia memberitahu saya yang makhluk itu tidak berwajah dan keseluruh bahagian di mukanya semuanya hitam. Jadi selepas dia ternampak makhluk itu, dia menggibas-gibas tangannya seperti orang yang lemas tenggelam dalam kolam. Seperti itulah. Jadi dia menggibas seolah-olah seperti itu dan dia tutup matanya kerana dia terperanjat bila ternampak makhluk itu. Jadi langsung bila dia buka matanya, makhluk tu sudah hilang. Abang, kenapa ni bang? Kenapa tiba-tiba pekik macam tu? Adiknya sampai terbangun dan bertanya selepas terdengar jeritan teman saya. Untuk menenangkan situasi, dia cuma boleh menjawab, tak ada apa-apalah adik, besok abang cerita. Keesokan harinya, dia menceritakan perkara ini kepada semua ahli keluarganya. Ibunya memberitahunya bahawa
Mungkin makhluk itu sudah mengikutnya pulang daripada kawasan kampnya. Sebab itu dia merasakan ada yang tak kena sewaktu dia pulang dari hari sebelumnya. Itu saja kisah saya, Casey. Terima kasih kerana mengetengahkan kisah saya dan selamat tengah malam. Okey, saudara. Percubaan yang baik kita berikan. Kita berikan nyalakan serigala untuk berada kita. Wow, bagus. Ya. Percubaan yang baik, saudara. Percubaan yang baik. Yalah, biasalah, jangan bandingkan dia dengan saya. Saya ni dah 11 tahun buat cerita hantu. Ya, kalau tak bagus pun tak tahu nak cakap apa. Ya, dia pun baru. Jadi kita harus tengok pada sudut-sudut yang positif. Bila kita mula nak bandingkan orang lain dengan orang lain, itulah kita nampak kekurangan. Kita tengok yang positif, cari yang baik dulu. Yang baiknya dia ada usaha, ya, muzik latar ada tu bagus. Jadi terima kasih pada anda. Biasalah kalau mutu cara bercerita tu harus diperbaiki lagi lah. Walau bagaimanapun, syabas, satu nyalakan anjing untuk berada kita. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, ada yang kata, Casey, apa kata kalau cerita budak tadi tu kita berikan hantu 4 cm? Korang ni suka bergurau senda di pagi raya. Yalah, tapi itulah ceritanya tu kadang-kadang hantu 4 cm tu kira terlalu dekat. Dia boleh kira begitu terperinci cara dia kira. Hantu tu berada 4 cm kira. Sekejap saya ambil. Mana dia, kejap. Okey, ni dia. 4 cm jarak saya ni 15 cm. Jadi 4 cm dia dalam macam ni. Oh, dekat ni 4 cm macam ni. Sebelah je. 4 cm macam ni. Tengok ni. 4 cm. Kalau boleh cerita tu, bila anda baca kan, kadang-kadang tertypo 40 cm ke, anda kena nilai sendirilah. Ada kalanya tertypo, tersalah type. Ya, jadi bolehlah. Ya, hantu 4 cm. Maknanya hantu tu sebelah. Betul-betul sebelah. Kalau anda sendawa, hantu tu boleh bau. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, kita sambung. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengar sekarang ini secara live maupun secara rakaman, ya. Dan kita nak bertegur teman-teman yang ada di media sosial. Terima kasih pada semua. Angelina Baby, terima kasih pada Amirul Alias, terima kasih kepada Racer 93, Rozaini. Terima kasih. Ada soalan-soalan lain. Ini Casey, malam ni cerita tu hantu memang meremang. Saya sedang mendengar seorang diri. Casey dekat ruang tamu, sekarang dah masuk bilik. Oh ya, terima kasih atas peringatan Saiful Ikmal, ya. Katanya Casey 1000. Oh betul Terima kasih. 1000 sedang menonton sekarang ini, ya, sedang menonton secara live YouTube. Terima kasih. 1021 lebih tepat lagi. Terima kasih atas sokongan anda. 669-11897. Terima kasih juga pada Mr. General, Panda Fire Rambo, Aspawi, Encik Tarik, Pemi Hafiz TV, Abang Tak Macho, and Rose, Wanida Sapuan, Rose Azaha, siapa lagi ni? Wanida Imran. Wanida Imran, macam mana dengar? Itu Vanida pelakon Nuraya Talib, Zulfakri, Filzanah. Apa ni, rambut Casey panjang ke? Apa ni awak tanya rambut? Saya pendek lah.
Mana saya tak pernah simpan rambut panjang. Terima kasih kerana bertanya. Kenapa? Adakah rambut saya macam rambut orang panjang ke? Ini Mas Lina Safwan. Terima kasih daripada Daddy Amshar. Terima kasih. Sheikh Rania Sheikh Al-Sagof. Terima kasih. Bunga Cengkeh, Cik Cengkeh Bunga, nama ulangan Kamal alias Syahidul Amin Mir. Ya, terima kasih pada Syamrin Azman, Jeff Killer Abang Batu. Salam pada Abang Batu, Syahidul Amin, dan yang lain-lain lah. Yang ini kisah misteri dalam lift. Misteri jam 12 malam. Misteri jam 12. Kisah dalam lift kiriman daripada Norman berkongsi peristiwa yang menakutkan ini berlaku. Dan katanya, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Norman. Saya nak berkongsi satu kejadian kisah yang pernah terjadi pada diri saya di rumah saya di kawasan Sengkang, Fernvale. Saya balik kerja lazimnya selepas 12.30 malam. On the way balik, saya akan dengar misteri jam 12. Misteri jam 12 akan menjadi teman saya bila saya memandu KC. Adalah cara yang terbaik untuk hilangkan rasa mengantuk. Terima kasih pada anda ya. Ada kalanya saya tak dengar MJ12 sebab saya takut. To be honest, there are some nights yang saya tak berani nak buka radio sebab sometimes you just don't feel like listening to MJ12 sebab ada perasaan rasa takut. Jadi pada malam tu saya dari tempat tugas, saya keluar dari tandas tu dah rasa meremang tau Casey. Masuk dalam kereta, saya asyik-asyik terpandang cermin, tengok belakang. Saya ni pandu MPV, jadi belakang seat paling belakang tu gelap lah. Dan saya akan terbayang-bayang dekat belakang tu macam ada orang duduk lah. Ini adalah perasaan saya. Jadi bila nak balik tu nak dengar MJ12 terbantut lah. Ya. Saya pun tak nak add on fire to the fear. Amboi cakap putih Jadi saya teruskanlah perjalanan memandu. Tapi tak dengar radio. Saya turunkan tingkap dan saya harapkan dengan angin tiup tu akan kurangkanlah saya rasa macam ngantuk. Sebab angin bunyi bising kan. So sampai rumah, saya letakkan kereta di tingkap paling atas. As usual, kalau balik lambat ni, ya, multi-story car park semua penuh. Nasib baik akan dapatlah di tingkap bawah. Kalau tidak, saya selalunya akan park tingkat paling atas paling atas. So selepas saya park kereta tingkat paling atas, saya akan naik lift. Saya akan turun lift, turun bawah dan kemudian pergi blok sebelah, naik lift balik rumah. So what happened bila saya turun lift, tekan butang lift, saya park dekat tingkat 5 fifth floor. Ya, tingkat 5. Jadi saya tekan lift tu daripada bawah nak naik atas. So bila lift tu dari bawah nak naik atas, pintu lift ni dah nak dekat sampai, saya lupa. Alamak, saya punya barang saya terlupa dalam kereta. So I actually walk back lah. Saya pusing balik, pergi dekat kereta. Daripada mana saya berdiri ni, tengah ambil barang dalam kereta, saya boleh nampak lift lah. Lift tu dah sampai atas, pintu lift dah pun terbuka. So what happened, saya nampak pintu lift terbuka, saya pun mak, ada orang lah. So saya ingatkan orang ni nak keluar. So saya pun ambil barang saya tengok orang tak keluar-keluar ni. Masih dalam lift katanya di sini. Orang ni masih berada dalam lift. So saya ingatkan orang ni mungkin nak turun Jadi mungkin tingkat 4 tadi dia ditekan, dia naik atas, dia turun bawah balik lah. So daripada saya ni, pintu ni tak tutup tau. Pintu tak tutup, saya nampak tangan dia tengah pegang. Mungkin tengah tunggu saya. Sebab daripada lift tu boleh nampak saya pun boleh nampak dia. So saya pun pusing, saya tutup pintu. Saya lock kereta saya dengan barang saya jalan tuk-tuk. Jalan menuju ke arah lift. So what happened katanya, selepas saya pusing
menuju ke arah lift, Casey. Saya tengok, bukan ke tadi dalam lift ni ada orang? So I was like, saya pusing kiri, tengok kanan, tengok, mana tadi ada orang tau. Saya nampak betul-betul, Casey, ada badan orang. Saya nampak ada tangan tengah tekan butang. Kalau tidak, pintu lift akan tutup. Because saya lama lah saya ambil barang ni. So saya nampak dia tengah tunggu saya. Saya pun pusing tutup pintu. Saya pusing belakang. Tengah jalan ni saya perasan dalam lift tak ada orang. Casey, to be honest, saya takut pada malam tu. So what I did was, apa yang saya buat pada malam tu, saya patah balik dekat kereta saya. Saya hidupkan enjin, saya turun bawah, pusing daripada tingkat 5 kan, turun 5A ke 4, 4B, 4A, turun sampai tingkat 1. Saya park, letak kereta saya dekat loading unloading bay. Park dekat situ. Saya naik atas balik tidur. Gangho ke si, kalau kena saman lah. Saya takkan turun lift, takkan turun tangga. Nasib baiklah dia tak ikut saya. Naik atas tingkat 7 rumah saya. Masuk rumah dan saya tidur. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, silakan 66911897. Satu lagi kisah tentang rumah. Ini dia, berkenaan dengan rumah yang dibeli dengan ada kes kematian luar biasa. They're stealing our children. Misteri jam 12. Okey, saudara. Kisah seterusnya. Datang daripada Rizan. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Rumah saya, Casey, yang terletak di kawasan Tanglin Halt. Saya pernah beli sebuah rumah di Tanglin Halt satu ketika dahulu. Tapi rumah ni sekarang dah dirubuhkan pun. Dah didirikan rumah yang baru. Rumah lama dah dirubuhkan, sekarang dah naik rumah baru. So sebab itulah saya boleh sebutkan Tanglin Halt, Apa yang berlaku, rumah tu sebenarnya ada kematian luar biasa. Ada kes lah yang melibatkan pasangan suami isteri dan anak yang mati dalam rumah. Dipendekkan cerita, saya membeli rumah tu dengan harga yang berpatutan. Sekeluarga ni, Casey, meninggal dunia. Itu saya dengar. Dan saya tahu rumah ni rumah ada kematian luar biasa. Saya tahu, bukan tak tahu. Sebab ni semua dah masuk surat khabar, Casey. Dan rumah tu pun kosong buat seketika waktu. Sampaikan saya yang membeli rumah tu atas kerana sebab-sebab keuangan dan saya memerlukan tempat tinggal. I can only settle for that. Jadi bila tinggal rumah macam tu, biasalah kadang-kadang malam-malam kita akan dengar bunyi, macam-macam bunyi. Saya dengan isteri dengan anak saya 2 orang. So anak saya 2 orang tak tahu pasal rumah ni. Isteri saya
pada waktu tu dia belum tahu lagi. Sampai banyak perkara-perkara menakutkan berlaku dalam rumah, dia mula bertanya dan dia dapat tahu, barulah dia dapat tahu rumah tu ada kes pembunuhan. Jadi Casey, bila dah tinggal di sana, saya dengan anak-anak, saya ingat lagi, sampaikan ke tahap gangguan dalam rumah ni dah menjadi, macam Casey pernah cakap, kes kronik. Saya tak bohong, saya pernah mendapatkan seorang pakar yang pernah berkongsi beberapa kisah dengan Casey. Tuan Haji Ismail datang ke rumah saya. Waktu tu tahap gangguan dah terlampau teruk. Ya, bila baru tinggal macam-macam lah. Kadang-kadang pada waktu malam, tengah tidur akan dengar dekat ruang tamu TV menyala, dipadamkan, menyala, dipadamkan. Bermain lampu kelap-kelip Casey dekat ruang tamu. Kadang-kadang tengah tidur dekat atas katil, pintu tutup macam ada orang hempas pintu, pam. Saya akan terbangun, tersentak. Anak-anak saya daripada tidur berdua dalam bilik, sebab rumah ni mempunyai 2 bilik tidur saja. Dia tidur berdua dalam bilik, sampaikan dia tidur dengan saya dengan isteri. Takutnya dalam rumah tu. So, tahap kes kronik ni saya nampak depan mata saya. Casey boleh tanya Tuan Haji Ismail, Casey yang membantu saya. Wah, ni dahsyat ni Katanya, depan mata saya, anak saya tengah duduk dekat ruang tamu. Dia duduk atas bantal, Casey. Bantal square yang besar tu kan. Tengok TV tengah duduk. Tiba-tiba, bila dia duduk, macam ada orang tarik kaki dia tau. Macam dia terpusing. Kemudian dia macam tengok, dia duduk balik, tengok TV. Saya duduk atas sofa, dia duduk kat bawah. Dia pusing macam, dia sampai macam gitu tau Casey. Macam marah. So what happened? Saya tengok lagi. Saya kata, Aman. Dia tengok TV. Tiba-tiba the third time Casey, kaki anak saya macam ada orang tarik, seret sampai pergi dapur, depan mata saya, depan isteri, depan kakak dia. Dia tarik. Ayah! 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 Laju Casey. Saya tengok. Oh, nampak tak? Ayah, anak saya dekat dapur diri, lari masuk dalam ruang tamu sampai peluk saya. Ayah, ayah, ayah. Saya tak tahu nak cakap apa Casey. Macam pertunjukan magic. Like my son literally baring atas lantai, kaki dia ternaik atas, macam ada orang tarik, tapi tak nampak orang. And then bila anak saya tengah peluk saya, then the whole family dalam keadaan panik, tengah takut, tengah bimbang. You know, because katanya di sini rumah kita ni dah banyak gangguan. So my wife dengan I dah kena berkali-kali dah. Kita duduk rumah tu dah masuk few months selepas kita berpindah ke rumah ni. So bila dah pindah beberapa bulan tu, dah kena ganggu bunyi TV. Benda-benda ni bercampur dan kita faham there's something wrong with the house, tapi tak ada orang nak mengaku Casey. Saya tahu, saya tak nak bilang isteri, tak nak tambahkan takut. Kita tak ada tempat tinggal lain. So benda ni dicampur, jadikan satu, jadilah kes macam ni. Anak saya peluk saya macam, apa sih tadi aku nampak? And then anak saya kata, Ayah, 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 ayah. Dia angkat kaki. Ayah, ayah. Dia tunjuk kaki dia. Dia macam tak boleh bercakap Casey, terperanjat. So saya pun, dia tengah pakai pajamas, seluar kain yang tipis tu, saya tarik seluar anak saya. Dekat kaki anak saya ni ada bekas macam orang genggam terlampau kuat. Jadi kaki anak saya ada tanda macam merah Casey. So that night, malam tu, saya telefon Haji Ismail datang rumah. Urgent, sebab Haji Ismail ni adalah salah seorang yang telah pun membantu banyak keluarga saya. Jadi datang rumah, dia cuba tengok. Bayangkan Casey, Tuan Haji Ismail tengah berdiri dekat ruang tamu, memandang ke arah kiblat, diri dekat ruang tamu. Dia tengah angkat tangan baca doa.
Dia seorang tengah angkat tangan baca doa. My wife and my son and myself semua diri kat luar. Dia kata diri di luar rumah. So kita dekat koridor lah. Kita dekat koridor memandang ke dalam rumah. Tuan Haji Ismail tengah berdiri angkat tangan, tengah baca ni. Saya tak dengar apa dia baca. Dia baca ni, dia baca. Tiba-tiba dia tersungkur ke si. Ada benda tolak daripada belakang. Tolak dia daripada belakang. Dia macam Casey, benda ni very violent. Tuan Haji Ismail keluar. Dia cakap dengan saya, awak ada tak tempat tinggal untuk masa terdekat ni? Tak ada. And then dia cakap dengan saya, benda ni kasar. Takut nanti ada benda berlaku pada awak dengan anak-anak awak. And then Tuan Haji Ismail cakap, tak apalah, why not malam ni 2-3 malam ni awak tidur kat rumah saya lah ya. So saya nak masuk dalam ni, saya takut ke si. Masuk dalam ambil barang. Masuk dalam ambil barang, meremang bulu rumah tak henti-henti ke si. Isteri dengan anak dekat luar. Saya ambil barang semua, sumbat dalam luggage. Saya ingat lagi, saya ambil luggage, buka luggage tu, semua just throw in everything inside. Daripada dalam rumah saya tanya, ya yang nak bawa apa lagi yang? Baju sekolah bang, baju sekolah dekat dapur. Isteri give me instructions, kasih saya arahan daripada luar rumah. Dia takut nak masuk dalam. Bang, baju budak-budak, seluar sekolah, PE, besok. Macam tu lah contohnya lah. Dah ambil semua, dah masuk dalam luggage. Okay, dah tak ada lagi barang Ambil barang, kita keluar dari rumah tu, pergi rumah Tuan Haji Ismail. Casey, gangguan dia teruk Casey. And daripada Tuan Haji Ismail offer saya duduk rumah dia sekejap, sampai hampir seminggu saya duduk sana sebelum saya dapat sebuah rumah, iaitu rumah kawan baik saya. Saya menetap dengan kawan baik saya yang merupakan seorang single dad, ya. Jadi pindah ke rumahnya buat seketika, sementara Tuan Haji Ismail bersihkan rumah tu. Dan kata Tuan Haji Ismail bukan senang. Mengambil masa beberapa bulan sebenarnya. Mana tak Casey, satu keluarga mati, dibunuh dalam rumah tu. Dan sekarang flat yang pernah saya tinggal dekat Tanglin Halt dulu, flat tu dah dirobohkan. Dan mereka dah bina rumah baru. Apakah maksudnya? Banyak rumah-rumah lama dekat Tanglin Halt. Kenapa flat saya? Kenapa tak yang bahagian pasar pun ada rumah? Dekat belakang pasar pun banyak rumah-rumah yang lama. Kenapa dalam banyak-banyak rumah lama dekat Tanglin Halt, rumah saya itulah dirobohkan? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. 669-11897, sila hubungi saya dalam Misteri Jam 12. Silakan 669-11897. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton live. Dan kisah tadi seram saya pernah, saya rasa saya tahu flat tu di Tanglin Halt. Saya pernah pergi sebab pernah lalu dekat kawasan tu, beli nasi ayam dulu kat Tanglin Halt. Ada satu kedai nasi ayam famous Jadi ada banyak rumah-rumah lama, dan flat dimaksudkan nanti anda akan lihat tiba-tiba ada satu flat baru dekat Tanglin Halt tu. Ada, mungkin itulah flat yang dimaksudkan, yang dirobohkan. Kemungkinan memanglah flat tu dipilih untuk mungkin untuk apa ni, untuk kerja-kerja peningkatan lah kemungkinan. Kebetulan memang ada plan oleh pihak pemerintah. Kebetulan anda pun ada gangguan dalam rumah, jadi anda fikir macam, kenapa Casey dalam banyak-banyak flat saya dia pilih. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi.
Okey, silakan 669-11897 untuk berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Kalau tidak, saya akan tutup tirai sebab saya mula berbual. Dah berapa jam saya bercakap ni. Non-stop ni. Kita tengok kalau ada WhatsApp. Satu. Sebabnya saya dah katakan saya ada banyak email yang backlog saya memang banyak sangat. Ya, email baru banyak, email lama lagi banyak. Jadi kalau saya simpan, maknanya sampai saya bercucu lah. Tak habis. Jadi terima kasih. Terima kasih juga pada anda. Ada yang kata Casey yang tadi, ini kiriman daripada Ibu Ibu Aminah. Katanya kisah yang tadi Casey baca, Casey ketengahkan voice note tu siap dengan sound effect bagus Casey. Syabas kepada adik kita tadi yang cuba berkongsi kisah. Sound effectnya memang best. Terima kasih. Okey, kita ketengahkan voice note anda. Yang ini dari siapa ni? Anda boleh juga hubungi saya. Kalau ada masa saya akan jawab panggilan anda di 669-11897. Kita kembali selepas pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana, saudara. Ria 897 MM. Okey, kejap iklan. Okey, iklan pada hari ini. Awal tadi kisah, harap terhibur dengan kisah pada malam ni, geng momok yang ada. Ya, saya akan jawab panggilan kejap lagi. Dan kalau ada kisah, mungkin boleh diketengahkan. Last call. Sekejap. Okey. So everything macam mana okey setakat ni cerita-cerita yang disampaikan? Yang sedang mendengar di Spotify, terima kasih. Mungkin sedang mendengar di tempat tugas, mungkin di rumah, yang sedang menonton, terima kasih. Ya. Kita jawab lah last call ni kejap. Lepas ni saya akan on air bersama dengan pemanggil yang terakhir pada malam ini dalam Misteri Jam 12. Kisah tadi malam ni macam tiba-tiba macam seram malam ni macam okay, so we're going to go on air right now. Ria 897 MM. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Okey, kita ke ujung talian panggilan yang terakhir. Hello, selamat pagi. Halo, Cafe, apa khabar Pak Radin? Oh, Pak Radin. Kabar baik Pak Radin. Ya, silakan ada. Ada kronik kes ya. Silakan Pak Radin. Ini Pak Radin cakap Casey tahu tak ajal maut dia ada pertemuan di tangan Allah Ta'ala. Tapi apabila jodohnya mendatang, kasih telah bersemi dan hadirnya jodoh di antara dua pasangan pengantin, terjadi pula satu ujian yang teramat berat. Itu pasal Casey dalam perkahwinan, dalam hidup berumah tangga ada ujian. Tapi ini bukan ujian sebarang ujian Casey. Ini ujian Casey, percaya tak? Pada nombor satu kes kronik, seorang orang kata pengantin perempuan yang tak dapat disentuh Casey. Kes kronik tak, dia tak dapat disentuh dan tak dapat ditiduri oleh suami dia. Bukan kerana dia tak dapat ditiduri, tak dapat disentuhi. Kes itu apa tak Casey? Sebenarnya Pak dia tak nak sebut ni kes kronik yang amat ganjil Casey. Rupanya orang kata perempuan ni sebelum dia bertemu jodoh ini suami dia yang ketiga Casey. Rupanya baru pecah rahsia. Pertama suami dia tak bilang orang kenapa dia berpisah. Kedua dia tak bilang orang. Ketiga ni baru suami, mungkin jodoh dia yang ketiga ni apa tahu. Suami yang begitu sayang dengan dia, baru dia cerita, orang kata kirakan apa Casey. Sebenarnya Casey, apabila dia nak ditiduri, nak sentuh, ada suara akan berkata, dia hak aku, kau jangan ganggu. Bukan perempuan tu berkata, tapi suara yang begitu giri, yang begitu mengerunkan, suara agak bentuk kekasaran berkata dengan suami dia. Kes kronik tak? Seorang wanita Casey, apabila dia dah berumah tangga,
dia dah jadi hak benda alam ghaib yang akan berkata dalam diri dia, kau jangan sentuh hari, kau jangan tidur hari. Dia hak aku. Bayangkan Casey, bagaimana seorang suami nak tiduri orang kata .com bulat bermadu kalau isterinya dalam keadaan suara yang berkata dia hak aku, kau jangan ganggu. Tapi siapa dia hak aku? Siapa orang tu? Tapi suara tu berkata melalui orang kata seorang wanita. Casey tahu tak, Pak Adin pernah ubat satu perempuan yang cantik macam model. Ini Pak Adin sikit-sikit. Bila dia dah tersampuk Casey, suara kejantanan dia keluar saya. Bukan kejantanan, a deep husky voice akan keluar melalui suara, walaupun seorang wanita, walaupun sesedap suara Visa O pun dia menjadi suara kronik pula. Pasal apa? Dia terganggu oleh benda halus tu, membuat suara dia tu bukan suara semula jadi, kewanitaan, kehalusan, kelembutan wanita dia tu tak ada. Ini Pak Din cakap ikhlas. Jadi saya tahu tak, sebenarnya itu pasal Pak Din cakap kadang-kadang dalam alam rumah tangga Casey, pertama kali Pak Din dapat kes satu kronik kes. Ini kes lebih couple juga. Astagfirullah. Apa tahu, lihatlah orang kata kira-kira dua wanita dah beringan, badan dia cepat pula bertemu jodoh. Tapi malang rupanya selama ni mak bapak dia pun tak nak bilang sebab malu kan, busuk-busuk wangi anak perempuan dia kahwin bercerai. Tapi rupanya bukan bercerai kerana dia tu bukan suami isteri yang baik, tapi ada benda halus yang mengganggu. Casey bayangkan, suami mana yang, kenapa Pak dia dapat ubat? Pak dia tanya dengan dia, kenapa kau tak berubat? Rupanya suami dia bila datang ke gini, suami tengok suami tak bertanggungjawab. Mas suami mana yang boleh tahan Casey bila nak dampingi malam nak tidur, suara buat cakap ini hak aku, kau jangan ganggu. Sampai bila Casey? Orang kata kira-kira lama-lama orang kata .com sabar pun jadi kes kronik, dah malas. Akhirnya diorang berpisah Casey. Tapi tak tahulah kalau dia pergi mahkamah syariah apa ada alasan untuk dia cakap dia berpisah, kita tak tahulah. Tapi sebenarnya Casey, ini Pak Din ubat satu kes gangguan seorang wanita yang badan dia telah dikuasai alam gaib, yang tak mahu lain orang sentuh dia walaupun termasuk suami yang halal. Kes kronik tak? Orang yang suami yang halal dia, yang telah diredai oleh Allah Ta'ala, kau dah menikah tapi kau tengok alam ni cuba nak langgar hukum Tuhan. Kes kronik tak? Cuba nak langgar hukum nikah, keikhlasan manusia dalam alam pernikahan. Sebab pernikahan ni, Casey, nikah ni apa tahu? Adalah satu penebus segala dosa dan penghalang segala maksiat. Itu yang dipanggil huruf nikah, nun ya kapha. Orang kata bila kita nikah, tebus segala dosa kita walaupun kita pernah buat maksiat dengan orang tu. Kita berzinah lah dengan siapa pun, tapi kita bertanggungjawab, kita nikah dengan perempuan tu, tebus dosa kita, segala zina kita tu hilang sebab kita nikah. Dengan nikah tu penebus dosa kita juga. Dalam hukum Islam, tengok hukum Islam ni abad adil dan penuh kasih sayang. Dan terjadilah para cakap ikhlas. Jadi bila 1 minggu berkahwin sekali, mak dia bapak mertua, Casey tahu kenapa? Kau tinggal dengan mertua. Habis kalau bila kau dah tersampuk, walaupun suara kau seksi, cantik macam Fiza O suara, DJ suara, tapi bila kau dah mengamuk, kau dah tak ada keayuan kau suara lagi. Dah jadi macam suara kejantanan, nak katakan jantan, nak katakan man bukan man, woman bukan woman. Dah jadi satu kes kronik suara pula. Dan bukan suara dia, dan muka dia terbeliak, dan laki dia kalang kabut buka pintu cakap, mak selama ni kenapa? Dia tinggal dengan mak mertua dia. Dia cakap, mak saya cakap jangan marah mak, kenapa mak tak kasi tahu dengan saya yang isteri saya ni sebenarnya ada benda gangguan ni. Sekarang bila saya nak duduk tidur dengan dia je, dia petik ini, kau jangan tidur aku, dia hak aku. Tapi siapa dia? Baru mak dia cakap, saya ni malu nak cakap. Dia dah 2 laki, dah diceraikan laki dia. Kenapa? Sebab tak tahulah entah apa. Mak dia sampai mak bukan marah, cakap bukan kasar, entah apa sial badan anak saya pun tak tahulah Pak Radin pula. Dia cakap dengan anak dia lah, contoh nama anak dia, contoh nama anak menantu kawan, entah sial malang apa nasib anak perempuan saya. Pak Din ada benda dah ganggu. Habis kenapa tak ustaz ubat dengan ustaz apa? Bukan kita nak ubat, bukan tak nak apa. Dia sendiri tak nak. Pak Din cakap bukan dia tak nak ubat. Apabila kita nak ubat benda yang alam halus sikit, benda gaib ni, cuba tanya ke Ismail. Pak Din sayang dia, dia pendengar baru yang bagus pakar. Cuba tanya dia, apabila kita nak mengubat orang tu, kadang-kadang benda bisikkan orang yang tersampuk tu, bisikkan tu lawan kita je. Bisik dengan dia, kau jangan jumpa orang ni. Kau jangan beratkan diri kau, jangan berubat.
Jadi apa tahu, wanita ni, dalam wanita kan kaum yang lemah, penuh dengan gelombang emosi. Habis dia kena bisik dengan benda ni, dia kena kempo. Itu pasal apabila orang tu tersampuk, kadang-kadang dia berat untuk minta pakar untuk berobat. Sebab apa? Bukan dia tak nak berobat. Benda halus tu dah lock dia punya semangat. Kau jangan jumpa orang macam tu. Jangan jumpa Haji Ismail. Pasal dia berilmu. Kalau kau jumpa dia mungkin aku akan kalah. Kau jangan jumpa ustaz ni. Kau jangan jumpa orang-orang yang ada ilmu ni semua. Nanti aku kalah. Kau jangan. Aku jaga kau baik bagus. Jadi dia tak tahu tapi rohani dia mendengar ke sih. Dan akhirnya bila dia bertemu duduk dengan Pak Radin pula. Rupanya dia nak kena buat kronik juga. Baru dia boleh terima ke tak tahu Allah wa'alam apa special aku. Aku manusia biasa juga. Tapi dia panggilkan jodoh. Orang kata jodoh berobat macam kasi. Jodoh kerja kau jadi DJ champion. Jodoh kau berumah tangga dengan Fizao. Sampai dah jadi anak-anak baby kepada Fizao. Dah jadi anak. Dah jadi melahirkan anak kau. Begini jugalah dengan keadaan. Dan dalam keadaan tu mak dia cakap, Pak Din, boleh saya minta tolong tak? Anak saya ni sebenarnya dah kahwin, dah 2 laki. Dah berlaki 2, tapi dua-dua ceraikan dia. Asal ceraikan dia? Kenapa? Anak kau kistronik ke apa? Atau anak awak kenapa curang? Tidak, Pak Radin. Ada benda sial badan tu. Mak sial cakap. Bukan dia nak barah anak dia. Dia gunakan watan. Ada sial badan apa malang dah. Ada kat badan dia ke apa. 2 laki orang kata ada benda alam gaib. Bila malam nak tidur je dengan suami, dia mengamuk. Habis tu suara lain ni. Laki dua-dua anak menantu nak seram lah. Dah tinggalkan. Dah anak saya dah jadi janda. Tapi dapat jadi janda kedua kali. Akhirnya buat jodoh. Tengok. Itu pasal orang Melayu cakap apa? Kalau jodoh tak ke mana, tak lari golong dikejar kan. Dan akhirnya Pak Ali cakap ikhlas. Saya cakap, oh jadi Pak Ali cakap, adakah dia tanya dengan Pak Radin? Saya cakap, aku nak cakap dengan suami dia boleh? Pak Ali cakap dengan saya lah. Saya mak dia. Memang aku boleh cakap dengan engkau, Pak Ali cakap. Tapi cakap dengan suami sebab orang Pak Ali cakap, orang bahasa Inggeris lah. Kan orang boleh cakap, it takes a husband to know a wife much better. Is it? Or it takes a wife to know the husband much better. Because why? They are born to be together as husband and wife. So memerlukan seorang suami untuk mengenal hati budi seorang isteri. Dan memerlukan seorang isteri untuk mengenal hati budi seorang suami. Tapi ya takkan orang boleh bertemu jodoh kan. Boleh jadi suami isteri. Allah sayang. Dan terjadilah dalam keadaan yang sedemikian kotak-kacir rumah tangga, hiruk pikuk kotak-kacir, dan begitu amat orang kata asam garam kehidupan dia jadi pahit masin orang kata, dan terjadilah keadaannya begini. Dan baru dia suami dia cakap, Pak Din, saya suami yang kedua Pak Din. Habis kenapa kau tak bilang isteri saya? Isteri saya cakap dia tak sedar apa yang dia buat. Maafkan dia. Dia pun tak tahu apa yang dia lakukan. Tapi mak dia sendiri cakap, sebenarnya kau tahu tak, bila kau berkahwin je ada je benda halus ganggu kau. Tapi bila kau bermatai, tidak pula. Betul. Tu Pak Din dan suami dia. Bagaimana keadaannya? Pak Din, bila saya loving couple, when I was in love with her, this thing never happen. Kau tahu kenapa Pak Din cakap dekat telefon? Bila kau loving couple, masih dalam keadaan haram lagi kan? Belum halal. Jadi benda haram, benda halus sukalah. Takut kau boleh terajak, berzina ke, bermaksiat. Dia pasal dia diamkan. Tapi bila benda halal, dia kacau. Nampak? Pak Din kata, boleh jadi juga Pak Din Itu pasal orang kalau cepat tunang, kau dah tunang cepat-cepat kahwin. Takut nanti benda maksiat dia suka, nanti benda halal dia marah. Dia tak suka orang bernikah, benda halus ni. Alamak, nonsen betul. Kisah ni kau apa, kau orang nak kahwin pun kau kacau. Dan terjadilah, para dia cakap, sampai aku cakap otak aku dia naik pilu, sampai naik sedih, macam nak menangis aku. Dan terjadilah, Pak Din kasih tahu dengan dia baik, Pak Din datang. Bila Pak Din datang, Pak Din cakap, tunggu waktu malam boleh tak? Bila kau nak tiduri dia. Pak Din, okey Pak Din. Aku cakap bukan aku nak kepo kau nak tidur dia. Sebab aku cakap bila malam, bila benda ni dampingan, bila kau bukan saja nak tidur Pak Din. Bila saya cuba nak menyentuh isteri ala saya je, benda tu dah bertukar. Dia dah jadi macam Incredible Hulk pula. Incredible Hulk macam apa? Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Orang kata-kata. Jadi bila nak sentuh je, kemarahan membara datang. Bagaikan orang kata api dalam sekam yang membakar orang kata kesetanan tu dah datang je sini. Dan mengganggulah jejas orang kata kesantunan seorang isteri yang begitu hormat suami dengan nikah halal dia, tapi diganggu, diceroboh oleh benda halus supaya jangan meniduri suami dia sendiri. Alamak, kisronik tak? Dan terjadi bila Pak Din datang membantu jadi bila malam pukul 11 dia kata Pak Din siap Pak Din jadi dia tak kasih tahu wanita ni yang Pak Din atau mak bapak dia pun tak kasih tahu.
Pak Din jangan mengaibkan keluarga saya. Pak Din cakap tak apa kalau aku cerita kat radio aku takkan sebut. Messi pun dah cakap, DJ Champion pernah cakap dekat Joreba tu, dia cakap jangan kalau berbual jangan bilang nama tempat, jangan sebut nama orang. It can be anybody. Boleh Pak Din, macam itu boleh ceritakan lah. Pasal tak sebutlah nama orang, jangan mana tempat tinggal. Perkara terjadi semua orang tak tahu siapa kan. Jadi Pak Din cerita berkongsi. Jadi bila pukul 11 malam, 10-11 je, Pak Din cakap, okey kau masuk bilik. Okey Pak Din standby saya dah masuk bilik. Dan orang kata nanti saya akan cuba nak dampingi isteri saya lah. Faham dampingi cakap cara .com .sopan lah. Saya akan dampingi isteri saya tengok macam mana. Pak Din tengok tak dia nanti dia .com .tembok meletup lah. Alamak kes kronik juga macam bini kau. Mana dalam artian Pak Din cakap pertama kali aku dengar orang isteri yang nak disentuh suami jadi macam incredible hug pula. Ada she hug pula. Sekali terjadilah. Betul Pak Din. Bila Pak Din datang, Pak Din duduk kat luar, Pak Din gelapkan lampu, Pak Din cakap mak bapak Din berdiam dulu. Orang kata tengok, orang kata kirakan. Sekali betul lah. Dia dah mengamuk, suara gas terkelekan, suami dia buka pintu. Pak Din, ini dia sebenarnya Pak Din. Betul Pak Din tengok. Dia dalam keadaan berdiri, dia punya body semua macam wrestler, macam tough gitu. Macam orang ambil bodybuilder kan. Dia naikkan badan dia sentakkan badan dia mendadarkan bentuk-bentuk dada dia tu. Dalam bentuk bidang dada dia tu. Dia berdiri begitu segak dengan tunduk tangan dengan cakap, kau jangan ganggu aku, kau jangan. Tapi mata dia kejam. Sedih tak? Mata pejam wanita cantik tersampuk. Dan muka dia jadi tak senonoh, begitu garang bengis. Sedangkan dia seorang wanita yang begitu ayu sekali. Dan terjadilah Pak Din cakap, dah buka lampu dulu. Jadi bila Pak Din buka lampu, dia masih keadaan gitu. Baru Pak Din berentak dengan alam halus ni. Pak Din keluarkan benda tu. Rupanya apa tak kasi, ada lembaga dah lama. Orang kata ingat badan dia. Tapi Pak Din dah obatkan dia. Dia dah pengsan. Besoknya Pak cakap, kau cuba dampingi suami isteri kau baik atau tidak. Dan akhirnya dah boleh ditiduri. Itu pasal ini kes kronik. Pak Din membantu seorang isteri yang tak dapat disentuh kerana puasa raib, yang amat alam halus jahit, kronik kes yang jahat, yang menguasai dirinya tak rela disentuh walaupun suami halal. Tapi kronik kes sudah disettle. Assalamualaikum.